Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan kelas PDPR kita hari ini. Ni ialah slide yang cikgu kongsi dalam grup WhatsApp kamu. Bila dapat slide ni, kamu boleh tekan pause ataupun berhenti sebab dia akan bergerak sendiri. Lepas tu, kamu hanya perlu tekan ke tepi saja macam ni. Okey, Amir nampakkan slide cikgu Amir? Ya. Okey, terima kasih Amir. Okey, kita teruskan. InsyaAllah. Tajuk kita ini ialah tajuk antologi kamu lah, iaitu prosa moden. Tajuk cerpen Legasi Tapai Ubi. Okay. Legasi Tapai Ubi ni muka surat berapa? Muka surat 31 dekat buku antologi kamu. Antologi Bintang Hati. Okay, kita teruskan dengan bahagian seterusnya. Okey, cikgu nak tunjuk pengenalan, iaitu satu video mengenai legasi Tapai Ubi ni. InsyaAllah awak boleh dengar. Cuba kamu mula pasang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekejap ya. Unavailable pula. Okey, sekejap. Tapai, tapai, tapai. Cuma benar aku dengan perkataan tapai itu. Sejak kecil, aku disogokkan dengan tapai. Sebutlah tapai ubi Pak Salikom. Semua orang tahu. Wak Salikom bapa aku. Jika ada orang berkata Wak Salikom tapai ubi, seluruh kampung kenal itu bapa aku. Kalau orang bertanya, Parjo tapai ubi, itu aku. Dan tapai seolah-olah sebati dan sinonim. Hush. Aku hanya membantu emak dan bapa mencari rezeki. Tapi aku tidak pernah melihat bapa dan ibu jebu dengan dunia tapai. Bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai garis beri senyuman
ada. Kini baru aku sadar betapa bapa dan emak banyak berjasa kepadaku. Berkat hasil jualan tapai, aku berjaya juga menjejakkan kaki ke Menara Gading. Aku diterima masuk ke Fakulti Perubatan. Setelah hampir 2 tahun, aku belajar di sebuah pusat matrikulasi. Hei, rasa rindulah pula nak makan tapai ubi mak. Kita ada projek baru semester ni. Projek apa bro? Nak tahu jom. Tahu projek apa? Projek tapai ubi. Tahu baju? Buat tapai ni tak boleh bagi orang tahu. Ada penemuan yang mengatakan tapai ubi dapat menurunkan risiko kanser. Jadi kita perlu membuktikan bahawa penemuan itu benar ataupun tidak. Setelah menjalankan kajian demi kajian, aku mula menemukan kebenaran tentang tapai ubi dan hubungannya dengan pencegahan kanser. Proses pendapaian ubi akan menghasilkan sejenis bahan yang dikenali sebagai bakteriosin. Bahan ini dihasilkan oleh sejenis bakteri acidic yang dipencil atau diasingkan daripada tapai ubi atau nama saintifiknya Manihot esculenta. Tidak cukup dengan itu, aku melayari laman-laman web untuk mengetahui kedudukan penyakit kanser dalam dunia perubatan. Minat dan tumpuanku kini tidak lain lagi selain merealisasikan suatu penemuan yang besar yang dinanti-nantikan selama ini. Harapanku, hasil kajian ini nanti dapat dimanfaatkan seadanya untuk mencegah kanser. Wih, ni menarik ni. Terima kasih sayang. Okey. Tadi awak dah tengok kan berkenaan dengan tapai ubi. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanyalah insya-Allah. Okey, boleh buka mic masing-masing? Okey, cerita ni kisah tentang tapai ubi. Tapai ubi ni mengisahkan satu watak utama yang nama apa? Boleh seorang beritahu? Arjo. Paju. Terima kasih. Okey. Dia mula start daripada Paju zaman sekolah, zaman dia belajar universiti dan akhir sekali dia berjaya. Kisah dia berkisah tentang tapai ubi. Okey. Sama dengan tajuk kita hari ini insya-Allah. Tajuk kita
kat dalam antologi kamu ni, insyaAllah kamu dah baca kot nah Bintang Hati ni muka surat 11. Muka surat 31. Kat dalam ni, dekat video pendek tu, kita dengan mudah dapat faham cerpen ni. InsyaAllah. Okay. Sekarang ni cikgu akan ke bahagian pertama. Kita kena tahu pertama tema dia apa. Berdasarkan awak tengok video tadi, lagi mudah untuk awak faham. Okay. Tema dia kesungguhan remaja. Remaja tu siapa? Parjo kan? Okay. Dia membuktikan bahawa makanan tradisi kita lah, kita dapat ubi dapat jadi penawar kepada penyakit kanser. Penyakit kanser ni penyakit yang bahaya, betul tak? Zaman moden ni, terutamanya zaman kita ni, lagi banyaklah orang menghidapi penyakit kanser. Kemungkinan kita sendiri jika kita tak jagalah kesihatan. Okay. Yang seterusnya, untuk lebih faham cerpen ni, kita akan fokus kepada plot. Plot ni adalah kronologi ataupun jalan cerita. Untuk awak faham sesuatu cerita termasuk novel nanti, awak kena tengok plot dulu. Bila tengok plot, dia akan mencetuskan minat untuk awak baca novel itu sepenuhnya. Okey. Kita tengok plot. Plot dia ada pertama, dia ada apa? Mula-mula permulaan. Permulaan tadi awak tengok video kan? Sejak kecil lagi, Parjo membantu emak dan bapanya menjual tapai kan? Awak nampak dia jual dekat luar dengan jual dekat sekolah sebenarnya kalau ikut baca tu. Okey. Sehingga dia dipanggil Parjo Tapai. Okay. Walaupun dia berasa muak dengan panggilan tu, tapi lama kelamaan dia terbiasa dengan gelaran tersebut. Sebab dia ingin membantu mak dengan bapa dia untuk cari rezeki lah. Okay. Kita teruskan plot seterusnya. Perkembangan cerita tu. Mula-mula dia cerita dia macam mana tu dia kembang. Okay. Proses membuat tapai ubi agak rumit. Dikembangkan cerita tu dengan menceritakan proses buat tapai ubi. Okey. Cikgu teruskan. Bermula dengan proses mencabut ubi, mengopek kulit, memotong pendek, menjerang air, merebus hingga memerah sebelum ubi matang untuk dimakan. Okey. Maksudnya Parjo ni dia cerita dan cerita tu dia buat semua langkah-langkah untuk buat tapai ubi. Dia bukan jual saja. Mula-mula dia buat apa? Dia cabut ubi tu. Kamu pernah nampak buku ubi? Ada orang pernah buat buku ubi? Kat Perlis ni biasa kan? Okay. Dia teruskan juga proses buat tapai ubi ni ada pantang larang yang perlu dipatuhi. Bersesuaianlah dengan kuih tradisional. So ada pantang larang. Kalau benda yang tradisional selalunya ada pantang larang lah ataupun syarat. Kalau bahasa biasa nak buat ni ada syarat dia supaya jadi sesuatu tu elok. Okay. Syarat ataupun pantang larang supaya tapai ubi ni jadi elok. Pertama, okey, dia akan bagi tahu kena senyap kat video tadi kan. Tak boleh bagi tahu orang, jangan terkena minyak. Banyak pantang larang lah yang perlu dipatuhi. Okey. Lepas tu dia teruskan perkembangan dengan melalui dia jual tapai ubi ni, Parjo dan adik-adiknya berjaya ke Menara Gading. Bukan sekadar untuk jualan harian je, tapi dia dapat dikumpulkan untuk mereka sambung belajar. Okay, kita teruskan plot dia. Okay, plot dia terus bila berkembang dia akan ke kemuncak ataupun climax. Climax ni kiranya sampai ke tahap akhir. Bukan tahap akhir, tahap yang paling orang rasa cerita tu sangat menarik. Okay. Climax dia, Parjo ni berjaya membuktikan tapai ubi dapat mengurangkan kesan penyakit kanser. Okay, yang ni berlaku bila? Berlaku bila dia dah masuk universiti kan? Tadi kan dekat perkembangan dia kata hasil tapai ubi ni boleh digunakan oleh mak ayah dia untuk sara anak dia ke Menara Gading kan? Okay. Masa dekat Menara Gading ni, Parjo dengan Profesor Haidar dia ni berjaya menemukan penemuan bahawa tapai ni mempunyai satu bahan kimia yang boleh mengurangkan ataupun mengubat kanser. Okey. Kajian Parjo ni telah diiktiraf oleh pihak universiti dan dibawa pada peringkat antarabangsa. Parjo akhirnya berjaya memperolehi ijazah kedoktoran, maksudnya PhD lah sekaligus
dapat gelaran Dr. Parjo sebab kajian dia ni lah. Okay. Bila dah naik atas, dia kena leraikan cerita. Contohlah, kamu tengok cerita, last sekali sampai tahap orang panggil konflik. Okay. Dia kena leraikan cerita baru boleh tamatkan sesuatu cerita. Contohlah kita lah, dalam hidup biasa, tiba-tiba ada ujian. Bila ujian tu kita kena selesaikan ujian, baru kembali ke hidup biasa. Okay. Kita teruskan dengan plot yang terakhir iaitu peleraian. Okay. Peleraian dibuat macam mana nak? Okay. Kita tengok. Peleraian bila Dr. Parjo lah tadi jadi doktor bertugas sebagai pensyarah. Dia masih meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi tadi. Okey. Terutamanya untuk mencegah penyakit kanser. Lepas tu dia cerita juga dia nak leraikan mesti orang tertanya-tanya apa jadi dengan mak ayah dia kat kampung kan. Okey, dia kata kat dalam cerpen ni perniagaan tapai ubi bapanya di kampung pula semakin berkembang sehingga terbina kilang perusahaan tapai ubi Pak Salikon. Kat sini ada Pak Salikon kan? Oh, dia jumpa nama Pak Parjo, Pak Salikon, pensyarah dia, Profesor Haidar. Kalau awak baca lagi ada lagi seorang yang membantu ayah dia. Tengok kat gambar yang dia belakang tadi kan, ada mak dia kan. Okay. Sekarang ni awak dah lagi faham. Dah lagi faham awak tertanya-tanya tentang mak dia kan. Mak dia macam mana wujud dalam cerita dia. Kita kena tahu watak dan perwatakan. Kita tengok watak dan perwatakan. Watak perwatakan utama lah dulu. Watak perwatakan utama mestilah apa Aisyah? Aisyah boleh tolong jawab? Ya, cikgu. Mestilah apa? Kalau watak utama siapa agak-agak Aisyah? Watak utama. Watak utama siapa Aisyah? Setakat kamu tengok tadi. Nama watak ke Tarjo? Parjo. Betul Aisyah. Terima kasih Aisyah. Okay. Parjo ni kita kena tengok watak dia nama Parjo. Perangai dia, sifat dia, apa dia buat, kita panggil apa Amir? Perwatakan. Perwatakan. Terima kasih Amir. Okey. Kita try baca perwatakan Parjo. Perangai dia, sifat dia, apa dia buat ni. Okay, cikgu nak minta Ilham Najla. Boleh bacakan perwatakan Parjo? Okay. Boleh tengok skrin lepas tu bacakan. Anak sulung Wak Salikon, Okay. penerima ijazah kedoktoran, pensyarah universiti, Okay. taat akan mak dan bapanya, seorang yang bersungguh-sungguh, Seterusnya. melakukan satu tidak melupakan jasa emak dan bapanya, seorang yang teliti. Okey, Ilham, boleh bagi tahu tak kat cikgu satu contoh tunjuk kata dia ni seorang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Boleh cerita tak apa yang Parjo buat sehingga dia dapat perwatakan seorang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Dia bersungguh-sungguh cari kaji pasal apa nama benda tu? Tapai. Tapai ubi. Betul, sangat betul. Terima kasih Ilham. Okay, kita teruskan dengan perwatakan kedua. Yang dia cerita Wak Salikon kan? InsyaAllah kita nak tengok watak dan perwatakan Wak Salikon. Siapa Wak Salikon tu nak? Mesti awak semua dah tahu kan Wak Salikon tu bapa Parjo. Dia ni gigih melakukan kerja. Mau tak gigih? Sehingga semua anak beranak dia boleh kumpul duit untuk bagi anak dia sambung belajar hanya dengan buat apa? Buat jual tapai ubi. Sesuatu tu bila buat secara bersungguh-sungguh akan dapat hasil. Sebab tu dah janji tau. Tu janji Allah kepada kita. Bila kita buat sungguh-sungguh kita akan dapat. Okay. Dia ni mementingkan pendidikan anak-anak. Dia bagi tahu tadi kan. Dia sanggup kumpul duit hanya untuk bagi anak dia belajar. Itu bercita-cita tinggi untuk mengembangkan perniagaannya. Akhirnya dia boleh buka apa? Buka kilang kan. Okay, teliti ketika melakukan kerja. Kita boleh bagi contoh teliti sebab dia pun ni semua mak, ayah, adik-adik dia, Parjo sendiri mematuhi
pantang larang ataupun syarat untuk bagi tapai tu sedap kan. Okay. Emak, ni cakap emak. Emak tadi dan cerita tunjuk gambar je. Dan perwatakan emak ni pun sikit je. Gigih membantu suami menjalankan perniagaan tapai. Okay, kalau awak baca berdasarkan video awak tengok, bila awak baca cerpen tu lagi awak nampak dia yang membantu buat silikon, iaitu ayah Parjo. Dia teliti ketika melakukan kerja. Dia buat ikut pantang larang. Lepas tu prihatin terhadap anak-anak. Okay, sebab dia memikirkan pendidikan anak. Dia suruh anak dia bekerja ataupun membantunya supaya jadi anak yang berguna. Lepas tu fikir untuk himpun duit dengan berniaga supaya boleh sambung belajar. Okey, kita teruskan dengan apa seterusnya. Yang ni Profesor Haidar, profesor yang misai tadi dia tunjuk video tu kan, misai tetangga tu kan. Okay, dia adalah pesyarah pada Parjo. Dia berpandangan jauh. Tak semua berpandangan jauh. Kadang-kadang kita pun berpandangan jauh, ada tiba tak berpandangan jauh. Contoh, suatu benda yang terlalu remeh seperti makanan harian. Dia boleh fikir jauh. Dia kata ubi ni boleh dijadikan bahan untuk penawar penyakit kanser. Okay. Kalau orang tu berfikiran jauh, dia akan fikir benda kecil-kecil, dia kembangkan jadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Bukan pada diri dia je, tapi seluruh dunia lah. Okay, dah faham tentang perwatak dan perwatakan. Kita ada Parjo, buat silikon, emaknya dan Profesor Haidar, profesor yang ajak Parjo buat kajian. Okay, yang ada projek baru tu yang dia beritahu kan. Kita teruskan mengenai cerpen ni ialah berkaitan dengan apa nak seterusnya. Okay. Tunjuk kamu. Okay, latar masyarakat. Masyarakat macam mana yang ada kat dalam cerpen ni? Pertama, masyarakat yang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Sangat bersungguh-sungguh walaupun jual tapai. Okay, masyarakat yang gigih berusaha untuk mencari rezeki. Nampak sangatlah kat keluarga Parjo. Itu masyarakat yang mengenal jasa ibu bapa. Parjo mengenal jasa ibu bapanya membantu mak ayah dia bila hilang. Masyarakat dan yang nampak jelas contoh dia sanggup bawa tapai itu untuk diniagakan kat sekolah dan sebagainya sehingga dia diejek dengan nama tapai Parjo. Okay. Masyarakat yang berpandangan jauh. Dia nampak Parjo sebagai contoh, mak ayah dia dan Profesor Haidar. Okay, kita teruskan. Latar apa pula seterusnya? Latar masa waktu pagi Parjo di sekolah. 60 hari. Mungkin awak baca nanti dia berkaitan dengan proses tapai itulah. Selepas isyak. Mungkin masa ni mereka membuat tapai lah pada permulaan semester ketika Parjo berada di universiti. Okay, latar tempat kantin sekolah tempat Parjo letak tapai dia. Amerika Syarikat tempat Parjo dapat PhD. Kampung Wak Salikon tempat mereka tinggal lah. Fakulti Perubatan. Mula-mula Parjo masuk kat fakulti sebelum dia sambung PhD tu dia duduk kat fakulti Perubatan. Lepas tu kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikon. Itu kilang yang akhirnya dapat mereka bina di kampung lah. Okay, seterusnya. Dah nak habis sangat dah ni, insyaAllah. Okay. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerpen ni. Setiap sesuatu mesti ada kebaikan. Jadi kita carilah kebaikan yang ada dalam cerpen ni. Okay. Pertama, kita hendaklah tabah, sabarlah dalam mengharungi kesusahan ataupun susah payah dalam hidup. Hidup memang susah. Tak ada hidup yang tak susah. Tu namanya kehidupan. Okay. Kita perlulah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu tugasan. Walaupun susah, buat dulu. Bila buat, akan ada bantuan daripada ramai orang, daripada Allah SWT akan bantulah. Kena betulkan niat lah. Lepas kita mestilah bijak merebut peluang yang terhidang demi kemajuan. Kat depan mata ada cikgu yang mengajar. Tu terhidang depan mata lah. Kat depan mata ada buku. Kat depan mata ada mak ayah yang membantu. Tu terhidang di
di hadapan. Kita kena bijak gunakan dia. Bersyukurlah kalau kita orang Islam. Kita haruslah rajin mencari rezeki. Walaupun awak sebagai pelajar, awak pun kena rajin cari rezeki. Kita wajarlah menghargai jasa ibu dan bapa. Ibu bapa ni bukan kadang-kadang, kebanyakan ibu bapa tak tunjuk mereka susah sebab nak jaga kita. Sebab ada perasaan naluri fitrah orang ibu bapa tu sangat sayang anak. Walaupun suara kasar, tapi kasar tu mungkin sebab nak jaga anak dia. Okay. Sekarang yang terakhir, cikgu dah habis dah. InsyaAllah ada tugasan kuis atas talian. Cikgu akan bagi link dekat grup. Kalau kat sini kamu dapat slide, kamu klik sini saja. Cikgu dah ubah yang ni, tapi dia tak terubah. Klik, dia akan ke soalan kuis. Kamu nampak cikgu nak tunjuk sikit soalan kuis ni. Ada beberapa saja soalan kuis. Okey. Cikgu nak minta kamu buat 2 kali tau. Sekali sebagai cara kamu belajar melalui soalan. Kali kedua, kamu dah Kamu dah tahu soalan, kamu hanya untuk mengingat dan lebih tingkatkan kefahaman kamu. Kamu letak nama kamu, nama penuh lah. Ataupun nama yang cikgu kenali. Kamu start, lepas tu boleh masuk soalan. Okay, start game. Cikgu bagi contoh ni. Kamu dah biasa kan yang ni, cikgu dah bagi banyak kali. Cikgu lain bagi. Okay. Semasa proses penyampaian, Parju mendapati apa? Ingat dia ada sebut. Cikgu nak tanyalah seorang. Okay, orang yang pertama naik kat nama cikgu ni, Ilham Najiha. Soalan ni, apa jawapan dia Ilham? Ilham boleh bagi tahu jawapan? Okay. So, baca dulu. Ilham baca, nanti kami bantu sama-sama. Semasa. Ilham boleh tengok skrin dan boleh baca. Okay, cikgu bacakan, nanti kamu bagi jawapan lah. Semasa proses penyampaian, Parju mendapati yang pertama jawapan dia terhasil sejenis bahan berwarna bernama bakterionium. Okay. Yang kedua, terhasil sejenis bahan bernama bakteria. Yang ketiga, terhasil sejenis bahan bernama bakteriosin. Dan yang keempat, terhasil sejenis bahan bernama bakterionism. Okay, yang mana jawapan dia Ilham? Kau ingat tak kat video tadi? Okay, ada siapa tak boleh jawab? Ada tak? Ilham? Boleh? Okay. Sebenarnya Ilham dan murid-murid yang lain jawapan dia terhasilnya sejenis bahan bernama bakterionism. Kalau awak tengok video tadi, awak tengok hati-hati. Awak tengok sekali lagi, awak akan dapat banyak jawapan kat situ. Nah, insyaAllah awak teruskan hingga soalan ke-17. Jawab sekali, lepas tu jawab sekali lagi. Buat 2 kali lah, nanti cikgu akan nampak kat senarai nama kamu tu. Soalan-soalan yang kamu jawab lah. Okay, cikgu tunjuk dia kat sini, kita boleh view quiz. Lepas tu boleh view nama, perkembangan awak salah, soalan mana semua cikgu boleh tengok lah. Okay, nanti cikgu snap lah. Tangkap gambar kat sini, bagi awak nampak. Okay, sekarang kita nak tutup dulu kelas. InsyaAllah apa yang kita belajar hari ni tentang tajuk Legasi Tapai Ubi. Kita belajar yang pertama tema dia. Yang kedua plot, ada perkembangan dia. Ada perkembangan cerita start daripada permulaan, perkembangan, klimaks, peleraian. 3 ni je untuk cerpen sebab dia pendek. Lepas tu kita belajar latar. Ada latar masyarakat, latar masa, latar tempat. Okey, dan ada juga pengajaran yang cikgu ajar. InsyaAllah lebih masa ni dalam 15 minit cikgu minta kamu buat. Lepas tu kalau ada yang rendah markah tu buat 2 kali. Bukan kalau ada wajib buat 2 kali lah. InsyaAllah. Okey, kita berhenti dulu kelas kita ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Korang boleh tolong bacakan? Ingat Amir kat sini, Amir boleh tolong bacakan?
Okay, dengarkan suara cikgu kan? Okay, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay kelas, kalau ada soalan boleh tanya kat cikgu kat WhatsApp, boleh tanya kat group, boleh personal. Terima kasih. Assalamualaikum.